No hal. Okay, pertama sekali kita akan install 3 benda lah kat sini. 3 benda kita akan install sebenarnya. Luno, lepas tu Pionex. Jangan risau pasal merah tu. GoingGecko. Okay, apa function Luno, apa function Pioneer, apa function CoinGecko. Okay, Luno ni sebenarnya kita guna untuk kita transfer duit tau. Kita nak cash out duit, kita nak deposit duit. Segalanya bermula dekat sini lah. Okay, dan biasanya kita kena install Luno. Bila dah install, dah sign up apa semua, dia akan minta kita verify. Verify tu biasa paling lama, paling cepat saya tengok setakat ni dalam masa sehari 2 hari. Dia akan kita kena submit IC kita. Dia memang legal lah. Dan kita kena submit IC dan sebagainya lah. Dan bila kita dah submit IC, kita siapa yang tak tu lagi, tolong masukkanlah kod ni. Dua-dua, kalau kamu beli, kamu masukkan duit RM250 dan ke atas, kamu beli mana-mana coin kita nak transfer pada Pionex, kita akan dapat dalam lebih kurang RM25 lah untuk kita dan untuk kawan kita yang telah masukkan tu. Macam tu lah. Dan dekat sini biasanya kita akan guna untuk beli SRP lah. SRP ni untuk apa? Sebenarnya kita bukan nak guna dekat SRP dekat sini, tapi kita nak guna dekat Pionex. Okay, Pionex lah. Okay, faham tak? Dekat ni. Boleh. On. Okay. Dan Pionex ni kita guna untuk kita buat trading. Trading maksudnya kita nak jual beli. Okay, jual beli, dan biasanya kita boleh tengok lah dia ada banyak bot. Yang ni Martingale bot ni baru update hari ni. Dan dia ada banyak. Bot yang saya tak bagi pakai ada 3 je kalau tak silap kat sini. Leverage grid, margin grid dengan leverage reverse grid. Kenapa saya tak bagi pakai? Leverage grid dia main judi. Judi macam mana? Contoh, katakanlah kamu beli pada harga RM1, kamu predik dia akan naik harga RM1.20, tak ada masalah predik kan, kita boleh jual lagi. Tapi bila sampai pada harga RM1.20 tu, kamu darab dengan darab 3 kali. Kalau Binance, dia darab 300, darab 100 lebih. So, katakanlah kalau naik, memang untung. Kamu untung, kamu contoh kamu main 300, kamu main, contoh kamu main dalam, kamu beli 1000 coin dengan harga RM1, dia naik 20 sen. Naik RM1, jadi 1000 darab RM1.20. Kamu untung $200 kan? Jadi katakanlah kamu darab 100. $200 tu darab 100. 20,000 kamu boleh dapat malam tu. Tu leverage. Tapi apa jadi kalau rugi? Negatif. 20,000 kamu hutang. Dia judi tau. Jangan main yang tu. Saya tak akan ajar bab leverage grid ni. Margin grid, dia riba. Riba macam mana? Kita pinjam duit. Bila pinjam duit, kamu pinjam duit tapi dia ada daily interest. Interest tu lah riba sebenarnya. Jadi kena faham yang tu. Okay, kita tak akan pakai leverage reverse grid ni. Dia sama macam reverse grid, cuma dia ada leverage lah. Okay, kita tak akan pakai 3 ni. 3 benda ni kita tak akan pakai. Okay, tu untuk Pionex. Untuk CoinGecko, CoinGecko ni sebenarnya disebabkan Pionex dia tak ada price alert tau. Price alert maksudnya kita nak letak alert kat sini. Contoh, katakanlah saya rasa BTC ni dia akan naik, saya nak ready naik, sebab kita ada signal BTC akan naik berapa kan. Jadi kita kena letaklah signal kat sini. Contohnya kita letak ni price chart, kita boleh add alert. Okay, contoh sekarang ni BTC kita nak tunggu dia naik sampai 62k, kita pun boleh tekan alert. Jadi bila dia naik 62k, dia akan alert pada kita lah. Maksudnya kita boleh prepare untuk beli dan sebagainya lah. Oi, 60k, aku ada $100 je, macam mana nak beli? Tak, dia akan bahagilah dalam bentuk 0.000. Tapi kita takkan pakai coin tu lah, sebab besar sangat. Kita akan pakai coin yang lebih kecil, jangan risau. Okay, setakat ni ada apa-apa nak tanya tak?
Dekat ni on. Setakat ni on okey. Okey. Bila kita masuk dekat wallet ni, kita sebenarnya nak deposit tau. Okey, macam mana cara kita nak deposit? Bila kita dah dah verify apa semua, dia akan minta kita boleh send tau. Tapi sebelum kamu send, dia akan minta kamu 24 jam untuk dia approve benda tu. Untuk send sebab apa? Sebab proses keselamatan lah. Sebab kalau kamu tersalah send, memang tak dapat recover. Tapi kena faham betul-betul benda ni. So, katakanlah kamu dah masukkan duit dekat sini, deposit. Contoh boleh, paling banyak boleh masuk 30,000 lah dalam masa sehari sekali masuk. Okay. Cari okay, per transaction maksudnya sekali masuk 30,000. Okay, kalau kita masuk bawah pada RM100, dia ada charge 70 sen. Sebab tu saya recommend atas pada 100. Dan kalau atas pada 100 tak ada, free. Charge dia kat mana? Charge dia bila mana kita nak send tau, SRP. Kita beli dulu SRP dekat contohnya dekat sini pun boleh beli. Kita beli, tapi kat sini kita beli dekat market. Bila beli dekat market ni, dia ada price dia lah. Kalau nak beli, kita beli dekat orang. Kalau nak beli dekat orang ni lambat sikit. Lambat macam mana? Bila kita tekan buy, kita tekan contoh harga sekarang ni, ada orang nak beli pada 4.55. Kalau kita letak 4.50, selagi harga tak jatuh 4.50, dia tak akan beli. Sebab tu dia lambat. Okay, kalau macam aku nak beli kat orang cepat sikit, macam mana? Kita kena increase price. Sebab apa? Sebab ada orang nak jual pada 4.5501. Jadi kalau kita nak buat, kita nak treat sikit, kita buat 4.58. Jadi dia akan beli cepat lah. Tengoklah harga order masa tu ada tak? 4.5. Ada orang nak jual tak? Ada orang nak jual tak 4.58? Mesti banyak. Banyak nak jual. Tak ada masalah lah. Jadi dia akan fill berdasarkan order tu tersebut. Jadi bila kita dah beli SRP tu, kita nak hantar duit kepada Pionex tau. Kita nak hantar duit pada Pionex. Bila dah beli, dia akan ada tanda SRP ada berapa kat sini. Dan kita boleh send kepada kita punya Pionex. Contoh kita send, kita tekan send, dia akan minta address tau. Jadi macam mana dekat Pionex tu? Okay, kita buka Pionex. Kita pergi pada ni dan kita search SRP. Oh, bukan kat sini. Bukan. Silap. Kita pergi pada withdraw. Bukan withdraw juga. Deposit. Silap. Okay, kita dekat sini tulis SRP. Dan kita tekan continue. Jadi kita akan nampak address. Tekan copy tau. Jangan tulis satu-satu. Copy. Dan kita masukkan dekat sini. Jadi dia akan tekan next. Dia akan minta text. Text jangan lupa. Text ni kat mana? Dekat sini juga. Okay. Okay, amount. Dia akan minta lah berapa amount dan sebagainya. Yang ni tak kisah. Dia ada fee dia tau. Network fee dia. Fee kat sini lah yang makan sikit. Tapi tak adalah banyak sangat. Fee dia. Berapa fee SRP ni bergantung pada berapa banyak kita send. Bahasa berapa persen je. Tapi kalau kita send 1,000, dia makanlah juga dalam 10 ke 20 kot. Tapi tak apalah, kita boleh cover balik dengan kita punya business ke apa semua. Okay, bila kita send, dia takkan instantly sampai. Kita kena tunggu jap. Mungkin 20 minit, mungkin 10 minit. Tengoklah. Saya setakat ni 10 minit je. Okay. Dan bila dia send, kita dah bila dah send tu apa semua, kita akan kita tunggu jap, dia akan dapat notification lah kita dah send. Luno akan bagi tahu dia dah berjaya send. Pioneer akan bagi tahu dia dah berjaya terima. Dan bila kita tekan, kita cari pula SRP. Kita tekan SRP USDT dekat sini, kita tekan buy and sell. Kita nak tukar pada USDT tau. USD kita punya currency. Dan kita tak perlu tekan buy sell apa semua, kita tekan swap.
Jadi bila kita duit dah masuk SRP, kita tekan, kita tengok available balance ni akan ada tau. Jadi kita masukkanlah berapa-berapa. Contoh available balance SRP kita ada 100. Jadi bila dia akan bagi tahu tukar pada USDT kita akan dapat 109 bergantung pada harga semasa. Jadi bila kita tekan swap kita akan dapat $109. Okey, faham tak setakat ni? Afif, daripada Luno tu dia mesti coin XRP sahaja ke? Kita boleh pakai coin lain tapi senang sebab apa? Sebab kita nak cover macam Bitcoin, dia lama nak sampai, dia bergantung pada berapa banyak network tu sibuk tak. Kalau network sibuk, charge dia lagi mahal. Dia tak static tau. Jadi tak Oh, sedap so lah yang kita terbaik pakai tu. Yang terbaik kita pakai SRP. Kita Dia pakai SRP ni tak silap saya, bank pun menggunakan Ya. SRP untuk buat transaction overseas Ripple. ke overseas. Oh, okey, sebab faham. sebab yang tu memang mata wang dan charge dia cepat dan murah lah. Murah. Okay, Dia murah Afif. berbanding orang lain. Ya? So basically kalau macam contoh kita beli XRP, tak kisahlah waktu amount dia berapa sekalipun. So itu sahajalah yang kita boleh transfer kan. So Iya. kalau maksudnya kalau kita beli waktu murah bermakna SRP kita lagi banyak. Itu je Contoh lah. kita beli SRP waktu murah kan. Tiba-tiba kita transfer, harga dia melonjak naik. Kita dapat banyak. Okay, faham. Kalau harga dia jatuh, tapi agak yang ni ada recording ke Hafiz? ada recording. Saya record daripada awal, jangan risau. Saya akan bagi. Okay. Sebab saya just nak tengok macam mana nak transfer ke situ lah. Apa Pionex tu. Okay. Oh, Syafiq bertanya, Dai bertanya macam faham. Akak memang tak faham langsung. Apa Dia, yang Kak tak faham? Kak saya rasa Kak Yati kena install Luno dulu. Lepas tu try masukkan duit dulu dalam 200.5 lah. Memang agak tinggi sikit sebab kita tak nak kena charge. Nak bagi dia dapat free of charge tu. Lepas tu nanti dekat dalam tu akak beli dulu SRP. Nanti baru akak start faham. Dia pada saya untuk kalau kata kita nak main dekat Pionex ni, kita tak payah faham graf dekat SRP banyak sangat. Just kita nak tahu bila dia turun dan naik lah. Sebab tengok graf ni sebenarnya senang je lah. Kalau kita just nak faham harga murah ataupun harga mahal, kita tengok kalau dia ke bawah, maksudnya harga dia tengah murah lah. Macam kita letak pembaris daripada kosong naik sampai ke 100. So kalau dia menghala ke bawah, maksudnya ke 20, 30, bermakna waktu tu harga tengah murah. Beli kat situ. Tapi kalau graf tu naik ke atas, maksudnya menghala ke 100, bermakna sekarang ni harga tengah mahal. Kalau beli waktu tu kita bukanlah kata rugi, tapi mahal lah, dapat sikit lah. Macam senang cerita kita buat tukaran wang asing. Kalau RM1 kita tu kripto ni tukaran wang asing lah sebenarnya. Sebab dia bukan wang asing. Dia memang pertukaran digital asset lah ni kita panggil. Digital coin. Sebab semalam akak tertanya dengan Afif, akak menyangkakan saham, akak mencari saham. Dia macam saham, tapi dia bukan saham. Dia macam saham. Bersedia dekat ni. Kalau Kak Nurul nak cari yang memang trust saham macam saham trust macam ASB ataupun yang lain-lain unit trust tu, yang ni bukan platform yang sesuai lah. Akak nak cuba juga dengan Bitcoin ni, memang nak cuba. Sebab kalau ikutkan Bitcoin ni, pada awal dulu memang orang tak layan dia. Waktu tu $1 untuk sekeping Bitcoin. Tapi sekarang ni harga Bitcoin currently untuk sekeping macam kata 10 sen tu, kan kita tukar 10 sen dengan 10 sen waktu tu. Tapi tahun ni tak silap saya baca 10 sen tu harga dia dalam 250,000 kan? Ada tu, itu yang berminat nak tahu tu. Dia macam kata kalau macam akak nak transfer, akak nak start dengan kata kita mula dengan kita install apa Syafiq? Luno dulu. Luno. Tunjuk apa ni Afif, Luno punya dekat Play Store tu, bagi Kak Nurul nampak. Okay, Luno dekat Play Store Bolehlah cari Luno. Buka Play Store, lepas tu type Luno. Tapi yang ni dia bukannya keuntungan yang kalau yang saya punya faham, dia kalau kita betul-betul nak main saham market macam ni, sebenarnya memang kena full time lah. Nak kena monitor, bukanlah full time tu tak ada waktu rehat, tapi untuk kerjaya macam kita ni tak sesuai. Jadi apa yang menarik dalam cerita Afif hari ni, kita boleh pakai bot. Bot ni maksudnya orang gaji robot.
Yang itu akak So, ada dah faham lah, ada ah, orang buatkan untuk kita ya. yes, Ya. yes, yes. Benda tu Hmm. algoritma yang memang dah di-set. Lepas Afif, tu, Afif pakai bot ke? Saya memang pakai bot. Saya untuk scalping pun saya pakai bot. Untuk buat passive pun saya pakai bot. Itulah Afif tak try lah ajar kami cara macam mana nak pakai bot tu, Memang nak ajar gunakan pun. bot yang sama dengan Afif ke yang Afif Betul. guna. Saya memang nak ajar full ni. Okey. Sebab blur-blur daripada tadi. tak apa. First, akak kena tangkap dulu. Sekarang ni dia ada 2 apps. Yang pertama, apps Luno. platform Luno. Lagi satu, Pionex. Okay, so Ah. ada 2 lah. Kita Luno tambah ni satu lagi, bang. berdaftar. Kita tambah satu lagi CoinGecko. CoinGecko yang tu untuk Untuk kita tahu sebab Pioneer dia tak ada alert price tau. Kadang-kadang saya akan bagi signal dekat sini. Kalau saya perasan, kalau abang perasan saya dah invite dekat satu, ni grup saya dapat signal tau. Grup ni dulu saya bayar dengan 100 USD. Sekarang ni harga dia dah tak dapat dah 100 USD, 1K. So okay. saya deal dengan member saya cakap saya tu apa semua, saya pun bagi signal dekat sini. Maksudnya dekat sini saya dah bagi tahu apa yang akan naik dan sebagainya. Contoh So macam yang ni kalau macam yang nak buat monitoring, maksudnya nak beli waktu rendah, jual waktu mahal. contoh maksudnya macam ni. Kalau kita dah tahu coin tu akan naik, dah dekat Pioneer tu ada beribu-ribu coin, ada banyak coin. Jadi kalau kita dah tahu coin mana nak naik, kita pilih je yang tu, kita tunggu. Jadi So kita beli dan tunggu je lah. iya, dan kita pakai Okay. bots. Bots tu pula akan lagi maximize kita punya keuntungan. Sebabnya I see. ada bots yang jenis dia beli time murah, dia jual time mahal. Naik je sikit dia jual. Turun je sikit dia beli. So bergantung pada range dia lah. Okay. Ha. Okay. Ni saya dah So invite saya lah. baru download je ni apa ke nama Pionex ni. So nak sign up dulu kot. Sign up dulu. Okey, Just tu nak follow yang ni jangan sikit-sikit. risau, saya akan bagi signal. Setiap hari saya bagi 3 lah. Memang banyak. Tapi buat masa sekarang rasanya saya just nak follow yang passive bot tu je dulu. Sebab memang tak dan. Kalau kerja macam passive ini. bot tu abang apply coin tu. Jadi at least abang dah tahu coin ni akan naik. Tak adalah macam faham. harapan palsu kan. Kalau kita main letak je kan. Tu jadi at least adalah kat situ. Okey, sekarang ni Akak nak tunggu Afif ajar bot lah sebab akak rasa kemampuan akak setakat ni maksudnya bukanlah kemampuan duit ringgit tu. Duit tu mungkin boleh start dengan 250, boleh start dengan 500 tapi tak ada Start masalah. kecil kak. Start kecil. Kecil pun boleh. Kecil 200 Dia lebih. better 100 start kecil sebab nak RM100 faham pun tak sistem. Dan masuk akak sekarang ni Afif fokus kepada tak tahulah dengan yang lain tapi akak cuma kekangan kita ialah masa. Jadi nak tahu macam yang itulah yang pentingnya bot tu. Maknanya kalau let's say hari ni akak install Luno dengan Pionex ni, jadi Afif tolong dan nak transfer duit. Jadi Afif tolong Cik akak install dulu siap-siap. Terus dia boleh guide kalau tak jadi ke. Oh, dia akan guide di situ. Oh, okey. Sambil ni I install. Okey, sambil kita install berbual. Boleh. Sambil teruskan berbual. Okey. Tadi dekat mana kita dekat swapping. Okey, kita dah faham macam mana nak swapping. Swapping tu kita nak dapat nilai dalam bentuk USDT lah. Maksudnya USDT dekat ni semua dah beli. Jadi memang dah tak ada USDT dia. Okey. Dan satu lagi invitation lah. Siapa yang tak invite lagi pakailah kat sini. Kod dia kat sini. Kod dia saya dah letak dalam tu. Nanti masukkan kod dekat mana? Dekat referral code dekat sini. Nanti dia akan minta lah suruh masukkan kod. Siapa yang tak masukkan lagi lah. Dan sebenarnya benda ni pun dia ada dia punya commission juga. Commission macam mana? Setiap kali orang yang trade under saya ni, saya memang dapat commission. Tu salah satu kelebihan dia lah. Dan dia punya rate, dia punya lah nak trade anda Afif ni. Jadi kalau saya dapat 100 orang, ni sekarang ni 20%. 20% saya akan dapat commission rate saya. Kalau saya dapat 100 orang, saya akan dapat lebih kurang 50%. Benda tu memang nampak sikit, tapi kalau orang tu pakai Greedbot memang banyak lah. Lagi-lagi orang nak buat passive kan. Okey. Dan sampai dekat sini. Okey. Jangan ambil
Walaupun tengok saya punya negatif, relax. Sebab benda ni dia akan naik esok lusa. Hari Minggu biasa dia akan jatuh normal. Orang nak pakai duit kan. Okay. Katakanlah kalau kita nak pakai SRP, kita pakai grid trading bot. Kita tekan grid. Kita tak pakai AI strategi tau. Yang ni penting kita pakai signal. Okey, katakanlah signal SRP kita. Contoh saya tengok balik. Saya rasa ada SRP punya signal. Tapi dah lama lah. Okey, ni contoh. Dia kata SRP kena beli pada 1.06, target dia 1.2. Okey, katakanlah kalau kita nak play safe, kita ambil kat sini 1.001, 1.2. Kita grid kita ambil 100 contoh. 100, ambil 100. Jangan rendah sangat sebab nanti untung dia tak banyak lah. Dan dia nak minimum 125. Katakanlah macam mahal sangat, kita adjust balik jadi 50. Jadi dia punya tu akan kurang sikit lah. Kalau rendah, tapi dia jadi tak efektif lah. So yang mana sesuai? Kalau kata macam tak efektif je aku ni, okey, kita pun tarik sikit 1.06, 1.15. Yang ni macam mana kita nak tahu, nak tarik, nak tarik maksudnya nak tahu lower limit dengan upper limit ni. Okey, sebab kalau ikutkan dia punya signal tu, kita follow je kan. Kita follow. Okey, signal ni dia kata 1.06. Dia kata zone long. Maksudnya long tu akan naik tau. Jadi dia kata 1.06. Maksudnya kita beli dekat 1.06, jual dekat 1.2. Ataupun beli dekat 1, jual dekat 1.2. Ataupun seterusnya lah, target 1, target 2, target 3. 1.4 dengan 1.8. Betul kan? Okay, faham So kita pilih yang mana lah. Kita pilih lah yang mana. Kita janganlah tamak sangat. Okay. So bila kita tulis macam ni 1.05, 1.15 ni, maknanya kita just kurangkan ni untuk apa? Dia punya range. Katakanlah dia punya range dia kita letak 1.05, maksudnya price tu akan bergerak antara area 1.05 dengan 1.15. Jadi kita letak grid kan. So kita assume dia akan turun ke 1.05 lah. Dia paling jauh dia pergi 1.05. Paling tinggi dia naik 1.1. Walaupun dia boleh naik lagi. Tapi kita sebab modal kita kecil. So maksudnya yang dia punya signal tadi tu ada probability dia boleh turun sampai ke 1.05. Tapi lagi pun dia 0.1 je beza dia kan. Tak banyak. Dia tak banyak sebab nampak dalam USD. Okay. Yelah. Sebab kita dia tengok. Dia boleh turun. Sebab bot ni ada kelemahan. Tu nak sebab cerita. kalau dia tak hit 1.05, dia tak akan buy. Betul tak? Tu bergantung pada grid kita. Okay. Contoh katakanlah. Sebab tu kita letak grid tadi. Katakanlah 1.5, grid dia 20 kan. Grid dia contoh kita letak, kita ambil 40 lah. Kita modal dia $52. Kita letak dan kita punya letak close bot ni, kita nak letak kat mana? 1.151. Jadi bila dia cecah je 1.51, dia tutup terus bot, kita tertidur time tu kan. Dia terus collect profit. Okay, ni one time setting lah. One time setting. Habis. Lepas tu nanti kena buat setting balik lah. Kalau dia dah tutup, dia akan tutup lah. Stop loss ni biasanya orang yang dia tak nak jatuh lagi lebih pada 1.05 kan. Dia letak stop loss. Tapi biasa orang yang main leverage. Tapi saya tak cadang letak stop loss ni. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia jatuh, dia naik balik. Dia sengaja sebab apa, market tu dia sengaja jual nak bagi jatuh supaya orang kena stop loss tu naik balik, supaya orang jadi kalut tau. Game dia orang. Sebab okay, dia kalau stop loss ni saya rasa paling efektif kalau siapa yang main forex kot. Sebab forex dia akan deficit kita punya profit dekat dalam ni. Dalam yang kita ni punya kita wallet. tak hilang duit. Yang ni tak hilang duit. Dia Itu yang coin nak kena tu faham ada dulu. sebab coin tu akan naik balik. Kecuali kalau kita main coin tu coin yang jenis shitty lah, tapi saya tak bagi signal macam tu. Okay. Trigger price ni pula, contoh katakanlah tiba-tiba masa ni coin ni dah naik sampai 1.09. Kita kata dah macam jauh ni. Tak apa, aku nak start 1.06 lah. Kita boleh letak 1.06. Selagi price ni tak jatuh daripada 1.09, tak jatuh pada 1.06, bot takkan start.
Start ni maksudnya start jual Dia ke? dia tak akan start function untuk jual dan beli. Okey. Oh, faham. So tadi kita beli dekat 1.05 kan? Dia tak akan beli lagi. Dia akan beli dia- on the current price. Contoh kalau kita tengok current price adalah 1.09, dia akan beli pada 1.09 tu. Okay. Okay, so maksudnya yang lower limit yang kita set dekat atas tadi tu, yang tu bukan untuk buy punya section. Bukan, yang tu untuk range dia. Range macam mana? Okey. Kalau Ha. kita pasang kat sini grid, betul tak? Grid. Okey. So kita just nak macam satu graph yang ada grid kecil-kecil tu je. Macam ni dia punya grid. Katakanlah abang ada 40 grid. Abang letak pada Okay. 1.0. Jadi dia akan susung order 1.05, 1.05, lepas tu 1.06, 1.07. Okay, faham. Itu adalah grid. Maksudnya Okay, berapa okay. banyak order dalam price tu. Okay. Maksudnya dalam range tu berapa banyak order. Ada 40 order dekat situ. Jadi kata Okay. kita start 0.9. Biar je. Okay. 1.09 kita start. Jadi dia akan susun 1.10, 1.1, sampailah 1.15. Dan dia akan susun pula yang bawah tu 1.08, 1.0 tu sampailah 1.05. Katakanlah price tu naik 1.1, 1.14, tak cecah 1.15. Dia akan jual semua. Tiba-tiba turun balik. Dia akan beli semua. Oh, so maksudnya itu active range untuk buy and sell Ya. bot akan buat. Ya. Okay, clear. Selagi mana bot tu tak turun price, Dia akan buat kerja lah. dia akan buat kerja lah sampailah kita sebab, lencon. sebab graf memang naik turun every minute, every second day. kan. Ya betul. That's why lah boleh count profit gila-gila. Ya. Cuma kalau kita letak set range tadi kepada 100, dia punya cost tu agak tinggi sikit ke? Maksudnya dia punya ada charge. nampak profit dekat sini, dia dah deduct fee lah. Maksudnya berapa fee dia dah deduct kat situ. Okay, so kalau kita tulis 40 kan, lepas tu mana nak letak berapa jumlah investment yang kita nak letak Ni tu? dekat sini ada nampak tak dia tulis 52 total investment ni. Oh, maksudnya Kita dekat letak situ dia bagi 53. minimum. Dia bagi minimum. Minimum Ah. 52.403 berdasarkan setting yang kita telah letak. Selalunya yang ni Afiq buka besar ke buka kecil? Kalau saya sebab modal saya besar kan, saya try buat macam ni. Contohlah saya nak saya nak buat gila sikit, saya main dekat area 1.12 ni kan, saya akan pergi 1.18, lepas tu saya akan letak kat sini saya akan buat macam ni. Okay. Lepas tu saya drag semua modal saya. Semua sekali? Saja. Lagi memang sebab saya modal saya dah sekarang ni saya dah keluarkan separuh, ada dalam 1,500 lagi. $1,500 tu darab. Kira dia akan, katakanlah percentage saya untung 1%. 1% daripada $1,500 tu dah berapa? 1% daripada $1,500? Oh, malahnya nak kira. Macam mana? Jadi $1.15 lah kan? Betul. 15 darab 4.18, RM62. Okay. Faham tak? Okay, faham. Okey. Okey, itu untuk grid trading. Apa kelemahan dia? So sekarang ni yang bahagian atas kita dah faham. Cara Okay. kita nak berapa banyak investment kita nak set kita dah faham. Lepas tu trigger untuk, maksudnya bot ni akan start. Maksudnya dia akan switch on bila dia hit 1.06. Kalau kita Katakanlah set kalau kita tak 1.06. nak set, kita biar je. Tapi dia akan start 1.08 lah. 1.08 Sebab 1.08 current price. sekarang lah. Sekarang. Dia ikut current price je lah kalau Dia kita tak ikut set. current price. Betul. So selalunya yang mana much better daripada pengamatan Afif sepanjang contoh menggunakan bot? kalau- Berapa lama pakai bot ni? Cerita. Ada dekat 2, 3, 4 bulan lah. Okay. So potensi dia tinggi lah. Potensi dia tapi dia ada kelemahan. Nak tahu Okay. apa kelemahan dia? Apa tu? Apa jadi kalau price tu jatuh bawah pada 1? Hmm. Dia tak akan beli dah. Dia Even akan stay. maksudnya kita set, lepas tu dia jatuh. Dia dah naik turun kan. Tiba-tiba minggu depan dia jatuh. Okay. Apa jadi? Dia tak akan beli, dia akan diam je. Oh, Naik itu balik je lah. baru dia akan start. So kita nak kena setting ke ataupun kita boleh stop?
Kita bot, jangan lepas tu stop. Stop kenapa? Kita boleh nak stop, tapi kalau kita stop, kita sell, kita akan rugilah. Sebab price tengah okay. jatuh kan. So tak Afif, maksudnya macam ni, selagi dia tak stop, profit tak collect. Dia boleh collect juga profit. Greek trading ni setahu saya boleh collect profit. Dia boleh bila kita set apa semua, dia akan ada satu button dekat sini yang collect profit. Collect profit sahaja, tapi dia masih jalan. Dia masih jalan. Tak, ya, betul. Sebab kalau ikutkan tadi dia main grid kan, katakan ada 10 grid dah. Daripada 1 sampai 10 grid kan. Contoh macam So dia kita boleh akan tunjuk kat sini. ah, Mana? Ni, nampak ni yang button dekat bawah yang ketiga ni. button ketiga. Button yang tepi ada button tu yang on ada off. simbol dolar tu. Iya, yang tu collect profit. Yang ni dia running BTC selama setahun, dia dapat 200%. Bapa. Yang ini lagi tinggi daripada ASB. Ya. Kat mana tu Afiq? Afiq kat mana tu yang collect profit? Tak Yang nampak. dekat tepi ni So ada macam nampak. lidah terjelir tu dekat Ah. detail tu kak. Tepi ada yang Ada simbol dolar. ikon simbol dolar tu. Dekat detail. Dekat tambah tu, atas dia, belah kiri. Oh, okey nampak. Okey. Jadi itu kepentingan Greek profit. Tapi bila kita letak tinggi, contoh katakanlah kalau kita letak tinggi untuk kita nak main BTC tau. BTC tinggi sangat, kita cari yang micro BTC, MBTC sebab dia ikut nilai BTC. Katakanlah So 61. dekat dalam bot ni kita pilih, kita banyak lah signal dia kan. Ya, banyak. Sebab tu saya bagi signal banyak. Okay, nak try Ha. satu je dulu nanti. Okey, katakanlah contoh kita MBTC ni, kalau kita pakai BTC dia punya profit dia kurang. Sebab apa? Sebab dia punya tu besar sangat tau. Jadi percentage dia. Tapi bila kita pakai micro BTC, profit kita akan maximize sikit. Sebab apa? Sebab coin dia kecil. Faham tak? Okay. Sebab apa? Sebab bilangan coin tu akan mempengaruhi untung kita. Jadi katakanlah kalau Maksudnya kita boleh lagi beli banyak Kalau ada gula-gula tu harga dia RM1. Satu lagi gula-gula tu katakanlah RM1 kalau dapat dia 20. dia naik tu boleh lagi banyak lah. Bila naik lagi banyak, profit dia tu lagi banyak. Okey, katakanlah kalau kita pakai MBTC dekat sini. Manual setting kita buat paling busuk dia takkan jatuh tau, 10. Oh, dia takkan jatuh 10 Saya prediction kata tahun ni akan cecah 100k tau. Ada yang kata 250k. Paling tinggi saya tengok 700k. Jadi dia darab dengan 1000. Contoh dekat sini adalah kalau sini 61, kita ambil paling ada yang kata 250, kita ambil 250. Oh, Kita ini letak setahun punya cerita ke apa ni? setahun lah. Kita letak contoh 100 ke 200 ke kan. Kita boleh letak investment dia berapa? $134 sahaja. Jadi So kita tulislah jadi kita tutup mata je. Biar je. Okay. Collect profit je. Dia macam bulan. main ASB lah kan? Ya. Biar je lah. Biar je lah. Dia collect bila tu Fia? Tahun ke bulan ke? Macam mana? Terpelang. Kalau tuan dia- buat banyak, tuan nak contoh tuan dah running kan. Tiba-tiba bulan tu tuan dapat $100. Okey, collect je lah profit. Oh. Tak, kalau Kalau- selalunya yang saya faham, bila kita dah start bot tu dah jalan, waktu tu dia dah buat trade buy and sell, betul tak Afif? Tapi dia So- asingkan profit dengan modal kita. Okay. Untuk Greek trading lah. Oh, untuk Greek trading lah. Greek trading yang kita boleh ambil keuntungan even dalam masa satu hari pun kan? Ya. Okay, clear. Yang itu tadi pacak modal satu, betul dia jalan je lah. Jalan lah. Biar je lah. Oh. Kita tak payah tengok. Berapa tahun pun tak apa. Tak ada masalah selagi hayat di kandungan. So tuan boleh tuai anggur tiap-tiap hari tuan. Tu saya kata boleh relax tau. Kalau kena dengan modal banyak memang boleh relax. Yang kata Afiq kena bagi signal-signal tu. Signal tu kenapa Itu saya bagi Afif signal? share. Saya akan bagi signal kenapa? Sebab at least bila tuan dapat signal tu, tuan dah tahu benda tu akan naik. Kalau tuan nak ambil risiko, tuan boleh ambil koin-koin lain macam BTC. Kita tahu dia akan naik. Tapi koin-koin yang lain macam koin-koin, kita boleh tengok berapa banyak koin dekat sini. Kita nak apply kat mana. Oh. Macam Shiba kan. Kawan saya boleh tengok 26%. Tuan bayang kalau modal tuan $1,000, 26%. Dah $260 dia boleh dapat. Dalam masa sehari ni. Memang orang kata memang sedap. Okey.
Habis grid trading. Faham tak faham? Setakat ni Dia boleh faham lah. grade material dengan lain tu itu bot-bot yang Ya, ada lah. lain-lain. Oh. So Saya yang akan Hafiz ajar sarankan satu-satu. kepada kami Terpulang pada tu kamu nak pakai macam mana. Saya akan ajar semua. Oh. Saya akan bagi tahu faham. apa kelemahan dia, apa kekurangan dia. Okey, teruskan. Okey, faham grid trading setakat ni. Okey, clear. Setakat Okay, ni jelas lah. Sebab Ni tak beli lagi. Martingale Tak bot beli ni, kawan baru tekan je. Martingale bot ni adalah update baru hari ni. Tapi saya dah try. Hmm. Try, saya dah untung berapa tadi? Saya dah untung 37 sen lah. Sebab saya setting, saya baru nak ajar setting. Saya dah test. Tapi saya tahulah. Sebab link punya Martingale bot ni, saya punya signal saya yang saya dapat dia akan naik sampai, kalau tuan boleh nampak, dia akan naik sampai $53. Tapi tak tahu bila. So, Kalau ambil setahun tu mungkin untung lah. tak ada. Dia kata sampai apa? Sampai hujung Disember. Dia ada graf tau. Okay. Sampai hujung Disember ni. Prediction dia naik sampai 53. Prediction je. Kalau tuan ada barang. Takut-takut boleh tahu kan. Nah, lagi dahsyat. Anyway. Kita pergi pada Martingale bot. Martingale bot ni, kerja dia lagi senang. Dia ada nampak price scale. Dia ada take profit ratio. Dia ada investment. Okey, katakanlah price scale kita nak buat 2%. Take profit ratio kita nak buat 5%. Jauh sangat. Kita nak play safe kan. 0.5 kita ambil 1. Investment dia 17. Paling minimum. Okey. Kalau kita MBTC kan. Kalau kita letak banyak terpulang pada cerita. Dia contoh dia macam ni. Sebab saya tengah running, saya boleh tunjuk. Okey. Dia akan beli mana? Dia akan beli yang kita tengok tadi, Martingale ni. Bila dia jatuh, dia ada percentage dia, betul tak? Okay. Contoh macam ni lah. Bila kamu tengok bot, kamu tengok graf, dia ada jatuh dia ni. Okay, bila kita tekan dekat sini, dia akan nampak 0.50, betul tak? Dekat sini ni. Dekat ada bawah ni, tak nampak. Jauh sangat. Kalau kamu buka graf kamu akan nampak dekat chain rate yang tepi tu. Okay, nampak? Walaupun merah-merah sikit. Wish. Payahlah nak tunjuk. Nak besarkan kat sini tak tahu. Okay. Tu dekat atas tu lah. Dia nampak warna merah dekat tempat warna merah. Tu maksudnya dekat situ dia ada percentage dia yang turun. Kalau warna hijau dia beritahu lah berapa naik. Okay, dekat situ kita faham. Bila kita tengok dekat sini, maksudnya dia akan susun order kita dekat apa? Dekat ni unfold ni, safety order maksudnya 5. Dia jatuh 50%, dia beli sikit. Dia jatuh 0.5%, dia beli sikit. Dan kita letak take profit ratio pada 1%. Dia naik je 1% yang daripada awal yang kita set tu, dia jual. So main kecil-kecil. Jadi katakanlah kalau kamu dapat signal saya, contoh ASS, harga dia setakat ni, kita tak payah ambil ASS tinggi sangat. Kita ambil CRV. Mana? Bukan. So kalau macam MBTC tadi, kena tunggu MBTC punya signal lah. Boleh juga nak try kalau kita pakai grid trading tu. Tapi kalau nak YOLO takut jatuh kan. Jatuh. Sekejap lagi kita pula tension. Tengok merah. Sebab nak tahu macam mana nak select coin based on signal. Contoh saya akan bagi tahu. Contoh macam ni. Dia nampak CRV kan. Jadi kita tengok. Kalau CRV beli apa? Kita tu lihat CRV. Okay. Dah naik dah. Banyak tu. Dah naik dah. Dia kata beli masa bila? Beli masa 3.5. Harga pagi tadi. Okay. 4 pagi tu. Dia kata naik sampai 100%. Boleh naik sampai 6. Ataupun boleh naik sampai dia kata 50 ke 100%. Okay. Katakanlah kalau kita beli Martingale bot tadi, dia jatuh sikit. Masa beli-beli dia jatuh kan. Tiba-tiba dia pecut naik. Jadi bila dia pecut naik dekat sini, yang bestnya Martingale bot ni, dia ada round dia tau. Round dia macam mana? Kamu dah pecut, dah naik kan, dah jual semua dekat 1% tadi kan.
Bila dah jatuh, kamu dah collect semua yang benda yang kamu dah beli tadi. Lepas sebab bila dia jatuh, dia akan beli sikit sampailah 5 order tu habis sebab kita letak 5. Jadi bila dia naik, dia jual. Lepas tu dah habis round pertama dia jual, dia akan beli balik. Kalau dia tengok jatuh balik tak? Dia akan beli balik. Jatuh yang kita set tadi 0.5% lah. Jatuh 0.5% tak? Jadi Dia terus beli. dia terus beli pula. Jatuh lagi dia beli. Naik balik dia jual semua. So apa jadi kalau dia jatuh 0.5%, lepas tu dia beli. Lepas tu dia jatuh lagi. Jatuh Maksud lagi dia tak sampai sempat naik. tak sempat naik kan? Dia akan stop. Sampai 5 order je. Dia akan stop. Dia akan tunggu dulu. Oh, maksudnya dia stop buy and sell sahaja, tapi dia masih aktif untuk Dia tunggu masih peluang aktif. untuk sell. Bila naik balik dia jual semua. Tiba-tiba dia akan beli balik masa tu. Dia akan tengok balik. So nampak macam safe lah benda ni. Ah, Yang ni nampak macam senang, tapi apa beza dia dengan yang tadi? Greed trading. Greed trading dia akan letak Yang dalam ni range kita. Maksudnya range tu bergerak dalam safe range tu. Dia akan tapau lah. Kalau terlebih range tu, dia stop lah. Dia akan stop. Tunggu balik turun. Tunggu balik. Kecuali kalau kita dah letak close board kan. Dia dah lebih close board, dia akan collect profit. Dia akan tutup semua board. Sebab apa? Sebab bila dah lebih range yang daripada atas tu, dia takkan jual dah. Sebab yelah dah lebih 0%. Betul. Nak jual apa lagi? Okay, faham. So maksudnya kalau kata martingale ni, as long as turun 0.5, tak kisahlah pricing dia berapa tinggi sekalipun, dia akan beli. Dia depend on current price lah. So benda dia pun ni naik balik 1%, kita set tadi 1% kan. Ikutkan lagi untung lah. Dia lagi untung. Tapi kadang-kadang dia boleh jatuh. Kadang-kadang dia boleh jatuh. Dia jatuh 5 kali, lepas tu dia stop. Even kalau kata dia naik sekali, tapi dia macam nampak macam duduk dekat range juga. Dia range sebab range apa? Range tu kita letak percentage tadi. Okay. Jadi percentage kita letak tadi 1%. Jadi dia akan jual dekat 1%. Jangan letak dekat sangat. Jadi sebab bila kita letak dekat sangat, fee dia tu akan menyebabkan kita jadi negatif. So apa advice Hafiz selalunya kalau tulis parameter setting yang sesuai? Kita go for the safe way lah. tunjuk. Contoh kalau CRV ni kan, kita ambil dekat sini kita ambil dekat sini 0.5 ataupun kecuali signal tu kita tengok signal tu memang naik gila. Okey, baru kita boleh go. Maksudnya macam mana tu? Contoh macam kita dapat kita pasti CRV ni, contoh dia kata 50 ke 100%. Maksudnya benda tu akan 50 ke 100%. Okay. Dia akan bagi tahu dekat sampai bila ni? November sampai 2022. Oh, lama. Lama juga. Tapi adakah lama tu? Lama tu lah kita kena main peranan. Memanglah kita nampak benda tu 50%, betul tak? Jadi katakanlah macam ni. Kita beli dia 37.9. Tiba-tiba dia jatuh 0.5. Dia beli sampailah 5 darab 0.5, 2.5%, betul tak? Jatuh. Tiba-tiba dia naik balik dekat starting daripada kita awal tu tambah 1%. Dia akan jual semua. Habis dekat situ round pertama. Tu round pertama. Lepas tu dia akan restart dengan current price pula. Ya, dia akan tengok pula jatuh. Macam tu macam senang. Macam banyak pokok kelapa ni cara ni. Jadi sebab tu kamu tengok saya punya ni dah round ke berapa? Round ketiga. So yang ni tak boleh collect profit lah. Yang ni tak boleh. Sebab yang ni baru setahu saya dia masih baru. Dia pun masih lagi beta. Dia tak boleh set lagi. Jadi macam mana kita nak stop? Bila kita dah tengok positif, dia dah naik tinggi, kita stop lah. Kita stop, kita tekan please sell. Jadi sebab dia dah naik so dan kalau tengah jatuh ni sell memang habis duit kita. Jangan relax. Yang ni lah ni, yang Afif tengah run ni lah. Yang negatif 28. Relax lah, saya kata relax. Tu saya kata benda ni main dengan emosi. Kalau kita tak pandai kawal emosi kita kalut, habis. Jangan risau lah, setakat ni kita park, lepas tu tak tengok langsung pun. Macam tu lah. Emosi pun tak ada nak fikir. Tahu-tahu kata pernah install. Sebab ada yang pernah beli Doge pada tahun 2017, RM50 dia beli. 2021 dia jual. Abang tahu dapat berapa? Berapa? 35k. Oh, banyak. Syafiq, akak try install Luno untuk desktop, tak ada, gagal lah.
Luno tak perlu desktop. Luno kalau desktop buka dekat luno.com.my kot. Kan Fif? Dia browser je. Tak payah Browser. install. Browser je. Uh, Sebab nak pakai handphone, nak pakai laptop senang. Kalau laptop memang kita buka browser tu akak just savekan dia punya link jadi dekat bookmark tu. So Bookmark apa senang semua nak betul-betul. monitor. Okey lah, nanti Afif ajar akak Boleh, dah ready je ni. Okey, boleh no. Tapi kalau dekat Pointnet ni dia ada copy trade Copy trade jangan. Kenapa? Sebab kita tak tahu benda tu running bila. Bila kita running dengan setting yang sama, takut-takut dia dapat benda tu daripada signal negatif kita punya. Okey, faham. So maksudnya sekarang ni kalau macam dah daftar account, dah masuk dalam account, yang ni dia perlu buat pengesahan juga ke? Macam Luno kan Kalau ada kita pengesahan. nak keluarkan $15,000, perlukan pengesahan. Tapi itu besar sangat tu. dekat $15,000 tu. dekat security KYC. Tapi kena buat dekat web lah. Dia akan minta kita punya gambar dengan IC apa semua. Itu kalau $15,000 lah. Kalau setakat $2,000, tak ada masalah. $3,000 tak ada masalah. Tapi buatlah kan awal-awal sebab takut yelah kan. Takut dapat $3-4 juta. Elon Musk. Okey, satu okey. lagi saya nak kamu install benda ni, Google Authenticator. Benda ni penting tau. Apa dia? Google Tak tiba-tiba Authenticator. jutawan buat kita Syafiq Tak sengaja jutawan tu panggil. Book Authenticator tu dekat mana Afif? Buka kat mana? Account? Google Authenticator kamu download dekat Play Store ke apa semua. Yang tu Benda ni penting. Kenapa? Sebab benda ni takut-takut ada orang nak curi duit kamu ke apa sebagainya. At least kamu ada orang kata apa, time base punya code ni. Dia akan tukar setiap 10-30 saat kot. Jadi orang tak boleh nak login account kamu suka-suka hati tau. So function Google Authenticator ni dia akan bagi macam TAC juga Iya. So tapi basically 30 saat lah. Kalau kita nak login, dia akan minta lah. Jadi dia akan minta kita nak login, kita dah lama tak login, dia akan minta. Dia akan minta benda tu. Kita masukkanlah Google Authenticator. So dah install Google Authenticator, set Macam mana up your kita nak first buat? account. Jadi bila kita nak buat, kita tekan security, kita tekan two factor authentication, kita tekan Google Authenticator. Dia akan bagi key tau. Dekat key tu kita copy dan kita letak dekat setup key. Account ni kita letak lah kita punya Pionex kan. Sebab saya pakai banyak. Lepas kita letak key yang dia dah bagi tu, kita tekan add. Gelap je Fif. Dia tak tunjuk dekat sini. Abang buka dulu Google Authenticator tu. Dah ada dah. Dia cakap set up your first account. So tekan import existing account ke? Go to your device. Lepas tu nanti dia akan ada button tambah dekat bottom belah kanan. Abang tekan enter setup key. Yang tu lah yang akan masukkan key dekat Pioneer pula. Dia akan enter setup key ni create account kita lah. Dia akan buat account untuk Google Authenticator tu. Untuk Pioneer ke apa semua. Untuk account name ni kita letaklah Pioneer kalau kita nak sebab kita guna Pioneer kan. Okay, lepas tu your key. Your key abang kena tengok dekat sini. Abang buka Pioneer. Abang tekan security. Abang tekan two factor authentication. Okay. Abang tekan Google Authenticator. Okay. Dia akan bagi tahu key dia tu. Ada banyak key dia. Ada banyak panjang key dia. Copy je. Copy je. Benda tu penting sebab apa? Sebab takut lagi ada orang phishing ke apa semua. Bahaya. Okay. Hilang. Okay, so kita set sebagai time base time base. Okay, selesai. Lepas tu copy je lah. Key tu simpan. Key tu simpan. Ni kena simpan dekat dalam mana-mana note lah. Simpan dalam note lah. Okay, tapi kena masukkan dulu input the Google verification code pula kan? Minta. Dekat dalam dia minta untuk dalam kita dah set up key dekat situ kan. Kita tengok lah. Tengok dalam Google Authenticator tu masuk. Tengah buat. Yang lain pun boleh lah follow kau tak edit senang. Okay, Google Authenticator dah buat. Duit je tak bubuh lagi. So orang tak sempat lagi nak curi rasanya. Tak terfikir ke ni. Okay, ya.
Mana nak? Saya seorang je ke yang tak buat ni? Okey, Orang lain dah. okey sebab saya takut tak faham je lagi. Tapi video Tak ni jangan risau. faham. Saya kongsikan balik. Saya kongsikan. Saya dah record dah ni. Tak faham. Tak apa kita guide satu-satu. Syafiq je yang buat. Aku tak buat pun aku tak faham. Dia Google Authenticator ni, tak silap saya siapa yang pernah install Gaps, dia wajib ada Google Authenticator tu. Gaps account, dia akan auto download. Saya memang dah awal-awal dah install lah. Okay. So Okay. Pioneer dah settle. Luno tak Okay ada. dah. Luno dah? Luna ada Oh, Apa Luna dia? ada. Oh, Luna ada. Authenticator ke? Ada. Tapi saya tak buat apa lagi untuk Luno. Saya just buat nanti untuk buat. ni je. Sebab bahaya juga. Okay. Sebab satu lagi, saya risau sedari satu je bang kat sini. Saya tanya Apa dia? banker kata kamu jangan withdraw banyak sangat duit. Oh. Sebab LHDN nanti takut. kejar. Tapi rasanya tak silap saya hari tu saya baca dia orang cakap LHDN kejar kalau satu transaction tu dalam 10,000 bukan 20,000 sehari kot. Tu satu hal. Kalau Satu lagi saya takut dia orang track sebagai bila dia akan appear dekat bank statement sebagai Luno tau. Tak tahulah, tapi saya takut dia orang tengok lebih gaji dia cukai kan. Oh. Tu kena tengok juga. Tapi bukan Luno memang sini dah ada cukai ke? Trading charge tu memanglah cukai, tapi cukai yang pendapatan tu. Pendapatan. Saya risau yang tu je. Tengok sebab banker kata jangan keluarkan, maksudnya nak sedap sikit kita ambil 3K kan. Kat Tak apa Dai macam ni. pun yang nak bawa keluar 50 juta, 60 juta. Tak apa macam ni bang. Ya, tak ada lah. Abang buatlah kat isteri abang. Rupiah je lah, Satu rupiah Luno, juta. satu Luno account untuk isteri kan. Kita boleh transfer SRP kepada isteri kita dan kita jual, masuk terus daripada account dia. So maksudnya dia Dia pun dapat withdraw. pendapatan setiap bulan. Sebab Tapi dia saya try withdraw dekat account isteri saya melalui account Luno saya tak dapat. So maksudnya kalau kita dah bagi kat dia, kena withdraw pakai account dia lah. Iyalah. Okay. So bila kita transfer balik, dia dalam bentuk Luno Coin SRP tu, kan? Macam tu kan? So Kita jual lah. kita jual tu daripada Pionex ni. Okay, contohlah kita dah dapat keuntungan. Keuntungan ni tadi USDT kan? So USDT ni kita nak beli keluar. SRP dulu. Kita beli SRP dulu sebab Kita kena beli SRP dekat dalam Pionex. Pionex, lepas tu baru hantar dekat ni. So kalau kita beli tu pada harga tinggi, tidak ke kita rugi? kalau beli pada harga tinggi tiba-tiba jatuh ke harga rendah, rugilah sikit. Tapi kalau dia naik, macam tu lah. So maksudnya bila kita nak withdraw tu, waktu kita nak withdraw dekat Luno tu, so katakanlah kita beli tu pada harga RM5 lah. RM5. So Tiba-tiba waktu jatuh nak jadi withdraw tu RM4. kalau nak banyak kena tunggu dia jatuh RM4 lah baru boleh withdraw. Tapi kalau kata kita tak sabar, itulah profit yang kita ada lah. Tu risiko dia lah. Okay. Tapi profit kan, still profit. Mohal lah setakat duit. Okay. Nampak. Okay. Tu untuk Martingale bot. Rebalancing bot ni sebenarnya Mana tengok bot ni sekarang ni saya ada dekat Pionex ni, dekat trade ke? Sekejap. Dia lambat sikit benda ni. Okay. Itu dekat trade ke kat mana Hafiz? Tapi kalau ikutkan, kalau Kita dekat pergi trade trade, sekarang ni dia suruh deposit dulu. Kita pergi trade, kita tekan bot. Ada nampak kat atas tu. Bot. Saya tak ada lagi sebab saya tak deposit. So kalau saya nak deposit, saya tekan deposit lah. Dia tak bagi lagi. Tak apa, tengok yang kat sini. Nanti boleh refer balik video ni. Okay. Okay, katakanlah Teruskan dulu. dekat sini kita tengok rebalancing bot. Kadang-kadang kita dapat signal yang 2-3 coin yang berbeza, betul tak? Saya akan bagi 3 signal setiap hari. Jadi rebalancing bot ni apa? Untuk apa dia punya function? Kita kadang signal yang saya bagi tu ada yang slow, ada yang laju, betul tak? Jadi ada coin tu tiba-tiba dia naik slow, dia naik laju. Dan bila kita boleh pakai, contoh kita nak pakai 3. Kita customize. Contohnya saya bagi signal ASS, Alice dengan
CXS AXS ni coin. XC. Yang ni yang main Okay. game dapat duit. Oh, Alice Alice ni pun sama je Alice pun rasanya. sama. Keep satu lagi. Tiba-tiba memang game yang untuk game coin untuk game ni dapat duit. Okay, Confirm okay. 3 coin. Jadi kita boleh letak percentage dia. Dia nak beli Oh, yang ni berdasarkan. boleh select 3 sekali Ya. Tapi yang ni risiko. Risiko apa? Kalau jatuh memang rugi Rugi. macam. Rugi banyak nak kena tunggu dia naik pun teruk sebab Ha. sebab kita buka banyak 3. kan dan kita tak Modal dia boleh. pun besar. Yang ni saya ajar je tapi saya tak cadang guna lah. Sebab Afif pun tak guna kan benda ni kan. Saya tak guna benda ni. Sebab Yang ni dia kalau risiko ada dia besar. macam Kak Yati boleh ni. Sebab apa? Sebab dia macam ni. Contoh ada satu coin tu tiba-tiba naik laju. Ada lain tu jatuh. Jadi dia akan jual, dia akan kurangkan sikit pegangan yang naik slow tu, dia akan pegang yang bagi banyak naik laju. So jadi advantage Oh. apa semua dia boleh hilangkan kerugian. Tapi Oh, kekurangan dia apa jadi kalau 3-3 jatuh? yang ni yang memang, teruk memang teruk lah. So maksudnya kalau macam contoh lah kita katakan yang ni satu saham Khazanah, satu saham Petronas, satu lagi mungkin saham Darby, tapi tiba-tiba Khazanah naik. So dia kan beli tiga-tiga. So macam mana dia nak kurangkan saham dekat apa saham Darby dengan yang ni? Dia boleh Dia akan jual. Oh dia jual. Maksudnya kita dia akan beli rugi dekat dua tu dia dan cover kita akan balik dekat yang laju tu. Faham. So masih ada transaction. Itu sebab nama dia rebalancing tu kot. Kan? Rebalancing. Dia Rebalance. balance. So satu rugi, dua untung. Jangan yang jenis ni tercabut bahu tuan. Oh. Jenis ni tercabut bahu. Jadi yang ni Tuan Afif sure kan ataupun tidak? Saya tak kata tak payah pakai kompleks. Yang ni boleh kalau pendapatan banyak sangat sampai belanja tak macam mana pun tak habis. Tak tahu nak buat apa kan. Jolok pun tak kering. Itu boleh pakai. Campak sini lah. Campak sini. Pasal yang jenis ni memang untuk orang kaya je. Okey. Faham Okey, kat sini dia ada satu yang kita jarang pakai. Selalunya kita pakai benda ni dekat grid. Orang kata grid normal grid trading yang pakai BTC ni. Ni BTC Moon dengan ETH Moon. BTC Moon macam saya cakap, BTC tu dia naik sampai gila-gila. Kita tahu dia akan naik. Jadi kita pakai BTC Moon, tapi modal dia besar. Modal dia paling minimum 222 USD. 223 lah kita bundarkan. Dan dia akan pakai 500 grid. Tinggi ni sebenarnya. Dia akan main turun lah. Dia tak akan berhenti sampai kita berhentikan dia lah. Nak cakap sampai kiamat. Maksudnya dia naik je. Kalau dia turun dia akan beli. Kalau naik dia akan jual. Oh. Okay. Faham ETH Moon pun sama juga. ETH saya rasa akan naik sampai 10k. Sekarang ni harga dia 3 point lebih. 4,100. Saya rasa akan naik sampai 10,000. Tapi relax dulu. Okay. Katakanlah kita memang nak parking macam kat Puan Hayati. Kita tak nak tengok dah. Kita pakai Infinity Grid. Wow, Infinity Grid Maksudnya dia naik sampai ratus-ratus pun dia tak ada limit. Tapi yang ni macam tinggi je dia punya modal dia besar. Modal besar dan lower tak apa kita ajar dulu. Lower limit ni kita contohlah kita ambil CRV. Kita kata CRV ni tak akan jatuh pada harga 0.5, betul tak? Ni kita orang tak tahu. Maksudnya kita anggarkan sekarang ni harga dia $3 kan. Kita tak akan jatuh pada $0.5. Maksudnya 50 lah. Katakanlah kita ambil, memanglah kalau 10% tu modal dia sikit je $62, tapi dia punya hassle nak capai 10% tu baru dijual, payahlah. Jadi kalau kita nak cepat sikit, kita ambil 0.1, tapi modal dia 0.5. Modal dia sampai $1,217. Bapak. Memang sedap tapi modal dia besar. Asalnya yang ni belum sesuai untuk golongan yang baru nak mencuba. Okey. Faham Infinity Grid?
So Okey. sekarang ni saya cuma tertarik dekat 2 bot yang kat atas tu Abang lah. boleh jumpa lagi kat bawah. Yang bawah pun sedap juga. Ya. Tapi saya tak ajar leverage margin dengan leverage reverse. Sebab Sebabnya leverage grid ni macam ni. Saya bagi tahulah. Leverage grid ni dia judi tau. Judi macam mana? Hmm. Contoh selalu kalau orang cakap mainlah future benda ni. Sebab apa? Sebab dia akan darab dengan kamu punya keuntungan tu berapa ratus. Sebab tu ada orang yang untung $200 dia darab dengan future 100 kali ganda, dia untung $20,000 satu malam. Ini Mungkin dah haram dah. Dia haram Afif lah. tak galakkan yang mana? Afif tak galakkan yang mana? Leverage margin, leverage reverse. Leverage ni sebab dia judi, margin ni sebab dia riba. Leverage ada dua tu, dua-dua. Dua-dua Semua jangan yang pakai. leverage lah. Semua leverage jangan pakai. Okey. Memang boleh. Tapi kalau apa jadi kalau dia loss? Ketal lutut bang. Negatif 20,000. Syafiq, Ya, akak Kak. dah sign up Luno. Next buat apa? Boleh bank in, masukkan nombor account kat setting tu ada Tapi rasanya akak kena verify dulu. verify IC semua. Dah. Dah verify. Dia dah bagi tahu dah verify ke belum? Dah beritahu dah verify dah. Okay, kalau dah verify dah boleh start masukkan duit dulu dekat dalam wallet tu. Pergi dekat wallet tu, lepas tu masukkan duit dalam wallet. Okey. Tak nak lagi nak tanya Afif lagi lepas ni tak faham. Okey, tu leverage. Tak, kalau Sekejap. Okay. Afif, cuba buka Luno punya wallet tu, tunjukkan dekat Kak Nurul kat mana nak tambah duit tu. Dia kena tekan yang bendera Malaysia tu. Tunjuk jap. Okey. Ini Kita cara tekan untuk wallet. masukkan duit dulu. Tekan Dia dekat wallet. bendera Malaysia tu, Tekan yang local MYR currency. tu, deposit. Tekan deposit. Masukkanlah berapa kita nak. Okey. Under atas pada 100. Okey. Yang Pionex tu pun nak kena install juga ya? Yeah. Pioneer tu kena medan kita nak berniaga. Kenapa? Untuk apa Pionex untuk apa? Untuk medan kita nak berniaga. Kita nak main dekat platform Pionex, tapi kita tak boleh transfer local bank duit ke Pionex sebab dia kena convert dia kena convert daripada duit ringgit Malaysia tu kepada USDT. Dia bukan USD tau. USDT yang tu Tapi macam dia USD acting lah. Dia macam so Tapi kita kena beli dulu daripada Luno. Kita kena tukar duit cash tu kepada duit digital. Daripada duit digital tu kita pakailah apa-apa SRP ke apa. Lepas tu baru kita transfer duit digital tu masuk dekat Pionex. Yang ni lah platform yang agak orang kata macam leceh sikit lah. Tapi kalau dah biasa tu InsyaAllah okey lah kot. Saya pun tak pernah buat lagi Pionex ni. Cuma pernah beli buy and sell dekat Luno je lah. Yang saya geram kan bang, benda Pionex ni company dia dekat Singapura je. Ya ke? Lepas tu dia dapat license daripada US. MSB license ni. Dia tak scam lah. Dan tu yang kira okey sikit lah. Okey, kita pergi pula pada reverse grid. Reverse grid ni sebenarnya satu grid di mana kita guna untuk kumpulkan coin berapa banyak lah. Contoh kan, coin tu nak jatuh, betul tak? Bila coin nak jatuh, dia akan sampai satu saat dia akan naik balik. Jadi kita dah... Yang ni pun riba kat kan? Dia tak riba, tak ada masalah. Nak mencela sekejap, Dia Luno bukan- minta address, kena bagi address lah ya? Luno kalau dia minta address kena bagi lah. Okey lah. Everything kena bagi. Benda tu dia tak boleh Sebab tak yang sama. ni dia dah legal dengan Dia BNM legal. kan Luno? Dia legal. Okay, leverage reverse ni memang haram, tapi reverse tak ada masalah. Sebab reverse tak melibatkan leverage. Apa function reverse grid ni? tak haram Reverse tak ada masalah. Reverse ni sebenarnya kamu nak kumpul coin. Contohnya kamu sekarang ni kamu dah beli, tiba-tiba kamu tengok harga dia nak jatuh. Reverse grid ni dia akan jual dulu. Dia jual dulu, dia beli pada harga terendah coin tu. Maksudnya coin tu dah jatuh, dia beli balik coin tu pada harga terendah. Dia jual pada harga sekarang. Faham tak faham? Tak nampak lagi. Okey, contoh macam ni lah. Kamu Okay, dah tengok yang current price tu 3.8. Okay, so tiba-tiba dia nak jatuh $3 kan. dia nak jatuh ke $3 lah. Kan? Okay. Dia akan jual dulu 3.8 tu.
dia akan beli balik pada harga yang paling jauh, paling busuk $3 dia jatuh. Dia akan kumpulkan coin CRV tu. Berapa banyak dia boleh kumpul. Jadi bila dah naik balik, dia boleh untung balik, boleh cover balik. Oh, dia main waktu turun lah. Waktu turun. Tapi biasanya saya tak gunalah reverse grid. Sebab orang kata saya malas. Saya akan pakai, saya akan tunjuk mana yang saya akan pakai. Okay, reverse grid. Faham tak reverse ni? Takut-takut ada orang nak pakai. Cakap ni tak ada niat lah nak guna, jadi tak nak lah fokus sangat. Okay, kita pergi pula pada Itu pun nak yang pakai saya pun daripada suara Hafiz dia ganti. trailing board. Trailing board ni selalu saya pakai jugalah. Okay, trailing board ni senang nak guna dia. Contoh kan, dia akan beli pada harga sekarang ni, contoh 3.8 current. Kita nak beli berapa? Contoh kita drag sampai habis 100% dengan modal kita. Tak terpulang kalau modal kita nak guna 50% lah kan. Okay, kita beli. Contoh kita beli masa tu. Lepas tu kita nak jual. Katakanlah kita nak ambil 10%. Jadi bila kita tekan 10% adalah 4.2. Dan kita set. Bila dia beli sekarang ni, bila dia naik sampai 10% dia akan jual on the spot. Katakanlah kalau kita pakai trailing take profit, kita bantai 1%. Jadi bila dia naik kan, contoh jadi 4.3 kan, tiba-tiba dia jatuh je sikit, cecah 1%, dia akan jual semua. Faham tak faham? Masih ada di sana? Ada. Tapi tak tumpu sangat yang ni, Hafiz. Okey, macam ni. Smart trade ni contoh kan, harga Yang ni sekarang smart trade Okay, smart trade ni harga dia harga CRV sekarang ni 3.829. Katakanlah kalau kita nak beli, kita target harga dia akan naik sampai 4.5. Kita nak beli 3.829. Yang ni ikut signal lah. Ikut signal yang ni. Yang ni elok ikut signal masa bullish, masa harga tengah menaik. Okey. Okey, katakanlah kita lepas tu kita beli, kita masukkanlah modal kita nak berapa kat sini, tak ada masalah. Modal dan yang ni tak tinggi tak kisah. Yang smart trade ni apa beza dia dengan contoh apa grid trading? Dia grid trading juga. Dia smart trade bukan grid trading. Smart trade dia beli, dia hold dan dia akan jual berapa persen lah. Ikutlah kita set harga custom. Yang ni Hafiz selalu pakai tak? Selalu pakai masa bullish. Saya guna scalping benda ni. Ni scalping. Ini macam mudah lagi Hafiz, kita set je nak berapa persen tapi kan. Dia tak payah letak yang ni ada risiko dia. Cerita risiko. Tu yang nak dengar. Risiko dia kalau harga tu jatuh negatif lah. Tapi dia takkan orang kata apa. Kita jadi rasa macam serabut tengok merah je kan. Weh, lama je nak jual benda ni. Aku dapat signal baru tapi tak boleh nak jual. Kadang-kadang ada orang yang ambil risiko, dia pergi jual. Tiba-tiba dia ikut signal lain, tiba-tiba signal yang dia dah pakai tiba-tiba naik. Dia pun depression. Itu salah satu. Sebab kalau dia jatuh macam grid trading, bila dia jatuh naik balik, dia mesti dapat profit tapi sikit-sikit lah. Sebab dia beli, dia jual sikit, dia beli, dia jual sikit. Tu grid trading. Tapi yang ni, dia beli semua seketul dengan modal yang berapa banyak yang kita ada tu. Dan dia akan jual ikut custom price yang kita dah set. Macam kat Luno lah Hafiz kan, yang kita place order berapa-berapa tu kan. Tapi beza dia dekat Luno, kita dah set 4.21, dia jual 4.21 kan. Kalau kita dia pakai trailing dia 0%, dia naik 4.2 tu, dia terus meluncur laju sampai 5, tak turun langsung. Dia akan jual masa 5. Sebab apa? Sebab dia dah buat keputusan lah. Dia keputusan dia sendiri. Maksudnya selagi dia tak jatuh kan. Kalau dia jatuh even pada, kan price dia akan naik turun, betul tak? Betul. Tiba-tiba dia meluncur laju sampai 4 sampai 5. Memang dia tak. Dia ambil yang 5 tu, dia ambil yang paling tinggi. Smart trade ni Hafiz. Tapi smart trade ni saya guna scalping lah. Scalping maksudnya saya beli murah. Tinggi, saya beli tak. Masa tengah harga rendah tiba-tiba nak naik, saya beli dulu. Tiba-tiba dia muncul laju tu. Saya kata dalam masa
dalam masa setengah jam saya boleh dapat $100. Benda ni lah. Tapi risiko dia, kalau dia jatuh, dia jatuh kita tak boleh buat apa-apa. Kita jadi macam, dia Dan gitu ni lah. nak kena monitor graf juga ni Ni cerita dia ni. nak kena tengok lah. Kak Dai cara tanya ni, Kak Dai ni hari-hari tengok graf ni Kak Dai. Asyik ni. Jangan main-main. Cara tanya ni lain macam ni. Jadi Oh, memang Dai cepat. dah ada Tapi basic lah ya. kita boleh juga, kita pakai signal contohnya. Kita pakai signal, kita dah tahu signal tu akan naik sampai, contoh sekarang ni kita boleh tahu dia naik sampai 4 kan. $4 kan. Jadi kita dah boleh set $4. Jadi kita biar je lah. Nanti dia naik So lah. auto lah. Dia auto lah. Dia jual lah. Dia dah cecah je price tu, dia akan auto jual. I see. Okay, right. So nice lah. So setakat ni yang nampak dalam list smart trade. Lepas tu Tu belum apa grid. jumpa yang trailing buy dengan trailing sell lagi. Okay, menarik tu. Tapi yang paling senang handle selalu pakai yang 3 board kat atas tu lah, betul tak? Saya pakai grid, saya pakai Infinity saya tak pakai sebabnya bagi saya malas nak pakai modal besar. Kecuali modal saya masa tu dah 25k USD, insya-Allah. Yelah. Faham dah tu. Boleh lah Kita memang saya dah tak letak tahu nak buat apa lah. apa semua. Tak perlu pun pakai duit 100. Itu boleh lah. Okay, Okay. okay, smart trade kita dah faham kat sini. Aha. Trailing sell. Trailing sell ni contoh kita dah beli kita tak payah ajar trailing sell, kita tak ajar trailing buy dulu. Trailing buy ni kita tahu harga nak jatuh, betul tak? Kita tengok harga ni nak jatuh ni, aku nak beli harga paling rendah sekali. Katakanlah 3.8 Sebab kita tak tahu kan berapa dia nak turun kan. Betul. Katakanlah 3.8 aku rasa dia akan jatuh ni. Kita letak 3.8 current price kan. Kita pun letak MAC rebound. Oh, Dia so letak yang 1%. trigger price tu current punya ni lah. Kalau kita nak trigger price 3.5 tak ada masalah. Maksudnya Okay, bila 3.5 baru dia akan take action. dia akan take action. Oh, kalau nak immediately kita letak current lah. Ya, betul. Okay. Apa MAC akan- rebounds ni apa? MAC rebound macam ni. Contoh kan, kita tengok dekat graf. Graf yang jatuh. Okay, ni jatuh kan. Start daripada sini kan. Kat Dia mana lambat. nampak? Okay. Tunggu saya. Saya tunjuk kat situ ni. Ada ni yang dekat. Yang negatif 2.16% tu. Bukan? Yang daripada sini yang saya tunjuk ni. Nanti dia slowkan. Okay, dia dah besar. Ni tengok ada yang turun warna merah. Yang warna hijau atas sikit. Lepas tu dia turun kan. 3.790 tu Yang mana nak tunjuk? Ni. Anda nampak tak? Yang saya bergerak. Oh, dia slow sikit dekat sini. Sekejap. Itu yang kita orang tak nampak tu. Minta maaf lah. Tak tahu kenapa. Okay, nampak tangga merah turun tu kan? Tangga merah turun lah. Yang sekarang ni dia nampak macam candlestick ada atas bawah tu. Sumbu tu. Candle merah yang turun tu kan? Candle merah yang turun tu. Okay. Aha. Katakanlah kita start daripada warna hijau yang paling atas ni. Yang dekat sini yang saya tunjuk tu. 3.790 tu. Okay, Betul? rebound dia macam mana? Okay, bila dia Ah. turun lagi. Sampai dekat sini. Dia naik je 1% dia akan beli. Tu maksud rebound tu. Yeah. Bila dia naik satu tangga, dia akan beli. Naik lagi satu tangga, dia akan beli. Tak. Dia akan 1% je dia Sekali akan je? beli semua. Sekaligus. Oh, okay. Dan naik je 1%. Sebab kita kalau kita nak letak 5% tak ada masalah. 0.5% maksudnya kenaikan Tunjuk dia yang tu. play safe je. Tunjuk yang play safe je. Okay. Yang selamat Bila dia naik 1% tu, 1% rebound tu dia melonjak naik. Melonjak, dia dah turun. Dia turun. Dia naik je 1%. Dia akan jual, dia akan beli. Trailing buy, dia akan beli. Okay, dia dah beli semua ikut kita punya set. Bila kita dah beli, mesti kita nak jual. Kita tekan trailing sell, kita letak price dia, trigger. Contoh kita letak 4.5. Ni yang macam Luno tu. Kita letak Kan? dia beza sikit dengan Luna sebab apa? Sebab dia ada trailing. Trailing macam mana? ni. Contoh kita letak kat sini 1% juga. Aha. Okay, kita nak jual semua. Okay, dia naik 4.5. Tiba-tiba dia jatuh sikit 4.5, 4.49. 4.49. Dia takkan jual lagi. Sehinggalah jadi 4.9 saja. Dia takkan jual lagi sebab tak capai 1% lagi kan. Dia pun naik lagi 4.6, Dia tunggu. 4.7. Dia akan monitor je. Dia akan monitor. Naik sampai 5. Tiba-tiba dia jatuh je jadi 4.9. Dijual.
Sebab dah 1% kan. Jangan Hmm. jatuh melebihi 1% sebab benda tu kita boleh set sendiri. Faham tak faham? Jangan Faham. guna duit beras, Tapi betul. itulah nampak macam lebih kurang macam Luno je. Yang ni maksudnya kita kena manual set. Bila Manual kita set. nak buy, bila kita nak sell. So dia ada Ah. 2 setting yang berbeza kat sini. Betul. Yang ni macam Luno. Tapi beza dia sikit, dia ada trading lah. Maksudnya dia akan monitor. Macam Luno, exact amount dia akan jual. Tapi tak best lah. Kadang-kadang kita rasa macam, kenapa lah aku jual awal sangat? Rupanya nak naik jauh Dia boleh lagi. pergi lagi. Itu je inilah. lah bagus dia. Itu bagus dia. Okay. Yang ni sebenarnya dia selagi tak mengalami, tak nampak dan perasaan dia tu pun tak rasa lagi lah. Tapi okey lah, faham lah sikit-sikit ni macam mana nak setting. Okay. Kalau tak faham sekarang, Roger balik lah. Roger balik. Boleh. Okay. Yang ni DCA ni kita dah ada sebenarnya dekat Martingale board. DCA ni lebih kepada DCA tu stand for? dollar cost averaging. Okay. Maksudnya dia akan beli mengikut masa kita. Kita nak invest berapa? Contoh dalam masa 1 jam. Berapa minimum kita nak beli? 10 USD ke? Jadi dalam masa setiap 1 jam dia akan beli. Oh. Okay. Assuming that harga masa tu akan jatuh. Memanglah. Tu dollar cost averaging. TWAP biasa kita tak guna yang ni. Sebab apa? Sebab yang ni untuk orang yang macam abang cakap lah, duit sapu 100, duit sapu peluh. Yang ni TWAP. Sebab apa? Sebab dia akan beli dalam masa berapa saat. Oh. Dan dia boleh jual dalam masa berapa saat. Biasa untuk whale lah. Sebab harga berbeza dalam kadang-kadang satu Dia saat macam boleh scalping melonjak. juga ke? Dia macam scalping juga ke? Ya, scalping. Tapi whale lah. Saya tak pakai TWAP ni sebab susah. Saya lebih suka pakai smart trade. Tapi smart Sebab trade rasa TWAP ni sesuai untuk advanced user yang memang dah faham sangat baca signal. Stock limit ni saya tak perlu ajar sebab dia sama macam Luno. Setakat ni tak ada niat lah nak stock limit. Stock limit macam tak perlu. Kita saya rasa pakai yang paling suka tu lah grid board ataupun martingale lah. Martingale. Macam tu lah. Tu je lah untuk hari ni.